berkomunikasi dengan lebih berkesan bersama golongan berkeperluan khas menerusi bahasa isyarat. Agensi Khidmat Sosial Minds telah melancarkan siri buku yang memberi tunjuk ajar tentang kata kunci bahasa isyarat atau keyword sign. Bagi membantu lebih ramai ibu bapa dan pengasuh serta mereka yang mendampingi golongan yang mempunyai masalah pertuturan, siri buku 3 bahagian yang diterbitkan Minds bertujuan melengkapkan mereka dengan ilmu keyword sign. Yang menariknya, ia turut menyertakan istilah-istilah yang lumrah digunakan di sini, termasuk makanan kegemaran seperti durian dan roti prata. Lebih separuh penerima bantuan Minds telah mempelajarinya dan kebolehan berkomunikasi mereka jelas bertambah baik. Kini agensi tersebut ingin meningkatkan jumlah itu kepada 100%. Ia juga ingin meningkatkan kesedaran orang ramai kepada kaedah tersebut dengan menganjurkan bengkel-bengkel untuk melatih bakat dari pelbagai sektor. Para guru tempatan berkongsi sudah tidak sabar menantikan peningkatan kepada portal Ruang Pembelajaran Pelajar SLS kerana ia dapat membuka kaedah pembelajaran yang baru. Ini selepas Kementerian Pendidikan MOE mengumumkan pihaknya bakal melancarkan sistem kecerdasan buatan atau AI secara berperingkat. Di sekolah menengah temasek, kaedah lebih interaktif secara digital dipilih untuk mendidik para pelajar. Gurunya, Dr. Jesslyn Prisilda, akan mendapatkan para pelajar untuk merakam jawapan lisan mereka sebelum dimuat naik ke dalam portal SLS untuk diberi markah. Berbekalkan pengalaman dalam AI dan bantuan komputer, beliau cenderung memanfaatkan teknologi untuk pelajaran yang lebih bermutu dan fleksibel. Para guru juga boleh membuat pembelajaran lebih menarik melalui permainan dan sesi kuis di portal SLS. Di sekolah rendah Evergreen contohnya, portal SLS yang dipertingkat terbukti dapat lebih menarik penglibatan para pelajar serta memberi motivasi kepada mereka untuk menghasilkan prestasi lebih baik. Sekolah ini berkongsi manfaat yang diraih menjangkau lebih daripada sekadar hasil keputusan pelajar, malah termasuk juga kemahiran berfikir dan berkomunikasi. Dan MOE turut percaya bahawa teknologi adalah cara untuk mencapai kemajuan dalam usaha mendidik golongan muda. Itulah sebabnya pihaknya akan melancarkan sistem AI melalui SLS mulai suku keempat tahun ini. Antara program yang sedang dirintis adalah bantuan maklum balas pembelajaran bagi subjek bahasa Inggeris. Sistem AI itu akan menyemak tugasan bertulis murid dan menyediakan maklum balas segera dari sudut tata bahasa asas serta ejaan. Ini akan membolehkan para guru untuk tumpukan perhatian kepada sudut pelajaran lebih sulit seperti ungkapan kreatif dan intonasi bahasa. Anggota masyarakat Melayu Islam yang berjiwa niaga bakal mendapat sokongan dari sudut keusahawanan. Ini selepas Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Singapura DPPMS melancarkan lebih banyak program pementoran bersasar terutama dalam sektor yang semakin berkembang seperti pendigitalan dan kemampanan. Mereka yang ingin menjadi usahawan juga bakal mendapat tempat tersendiri. Pusat beli belah ikonik Tanjung Kata Kompleks bakal diubah suai untuk mewujudkan lebih banyak ruang bagi perniagaan baru dan syarikat pemula untuk membuka kedai masing-masing. Ia juga merupakan sebahagian daripada usaha untuk menyuntik kesegaran di bawah projek Jalur Budaya Gilang Serai. Warga emas dan ibu bapa dengan anak-anak kecil dinasihatkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga pada Syawal ini sedang kes COVID-19 kian bertambah. Meskipun tiada sekatan dikenakan, para doktor menasihatkan dua golongan itu lebih berwaspada kerana risikonya lebih tinggi. Dengan satu lagi gelombang baru jangkitan COVID-19 sejak Mac lalu, masyarakat Melayu Islam dinasihatkan agar lebih menitik beratkan kebersihan dan mengambil langkah tambahan seperti memakai pelitup atau duduk di rumah jika sakit. Ini terutamanya bagi golongan berisiko tinggi. Nasihat saya pada warga emas ialah kalau anda rasa sakit, misalnya sesama batuk, ya begitu, lebih baik untuk anda jangan menziarahi orang. Anda harus rehat di rumah, ya, cuba jangan campur dengan orang lain. Tapi bila pulih mestilah boleh meraihkan seperti biasa. Kalau pada golongan muda pula, jika mereka ada penyakit seperti sesama, janganlah kunjungi saudara yang mungkin ada risiko tinggi untuk mendapati komplikasi dari COVID lah, seperti mereka yang warga emas ataupun yang menghidapi penyakit kronik.
Selain mengamalkan tanggungjawab sosial, Dr. Farhan turut menggalak masyarakat untuk tingkatkan daya tahan tubuh masing-masing. Cara untuk menjaga sistem imuniti kita ialah untuk memastikan bahawa kita cukup tidur. Kalau kita ada penyakit kronik seperti diabetes, janganlah makan terlalu banyak semasa meraihkan hari raya ini dan makan benda-benda yang manis serta minuman yang manis, ya. Sebab kalau gula dalam darah itu tinggi, imuniti kita pun menjadi lemah. Dengan penularan virus COVID-19 yang semakin berleluasa, para ibu bapa digesa agar lebih prihatin terhadap kebersihan anak-anak mereka. Pastikan anak anda cuci tangan sebelum makan atau sesudah menggunakan tandas dan bermain-main. Bayi yang berumur 3 bulan ke bawah tidak digalakkan untuk dibawa ke tempat-tempat yang sesak atau penuh orang. Kerana jika mereka dijangkiti virus atau bakteria, ia berpotensi untuk merebak kepada seluruh badan dan menyebabkan kesan-kesan yang lebih serius. Ini kerana tahap imuniti bayi yang baru lahir belum cukup matang. Menurut MOH, kes jangkitan harian meningkat kepada 4,000 kes sehari sejak awal bulan ini. Sekitar 30% daripadanya merupakan kes jangkitan semula. Sambutan Hari Raya pasti janggal kalau tidak ada juadah yang lazat-lazat dan istimewa. Ini meskipun harga bahan mentah sudah naik hampir 30% tahun ini. Ada pula yang lebih terbuka untuk mendapatkan khidmat catering yang menawarkan hidangan raya pada harga berbatutan. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga Cik Roslinda Asbu untuk memulakan pagi Syawal dengan menjamu selera bersama keluarga. Namun, beliau berkongsi, harga bahan-bahan untuk memasak lauk pauk raya tahun ini lebih mahal sekitar 25% hingga 30% daripada biasa. Mereka sekeluarga tetap memilih untuk mengekalkan tradisi masak dan makan bersama demi mengeratkan ikatan kekeluargaan. Pilihan alternatif seperti khidmat catering juga didapati semakin popular pada musim Hari Raya tahun ini. Nazrin Catering misalnya, melaporkan tempahan tahun ini melonjak sehingga 80% berbanding semasa pandemik COVID-19. Syarikat itu menambah, harga bagi bahan mentah sudah meningkat hingga turut menyebabkan kenaikan harga pada menu yang ditawarkan. Namun, pihaknya sudah pun mengubah suai menu perayaan agar lebih dalam kemampuan ramai. Jika raya tahun ini boleh diberikan julukan sebagai raya inflasi, ia pasti tidak menghambat masyarakat seperti keluarga Cik Roslinda daripada menikmati juadah lebaran bersama keluarga tersayang.